يا الله 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min ghazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, yang saya kasihi dan saya muliakan, hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan yang hadir yang pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadir yang pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terus doakan yang hadir yang pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dengarlah. Ya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat lagi diberikan nikmat, iaitu dengan usia yang panjang ini untuk kita teruskan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mananya masih lagi diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita solat maghrib secara berjemaah, dan kita duduk sebentar dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bagi mendengar nasihat-nasihat untuk diri saya dan juga untuk diri ibu-ibu dan ayah-ayah. Moga-moga kita sama-sama dapat rahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Jadi insya-Allah mukadimah pada malam ini tentang bab solat seperti biasa, dalam 5 minit ke 10 minit insya-Allah. Iaitu kita telah berbincang beberapa perkara dalam bab solat, maka pada malam ini tentang bab solat berjemaah. Bab solat berjemaah, maka kita kena ingat iaitu ketika mana kita solat berjemaah, makmum tidak boleh membaca terlalu kuat sehingga kan boleh mengganggu imam dan juga boleh mengganggu jemaah kiri dan kanan beliau. Maksudnya bila mana kita solat menjadi makmum, bila menjadi makmum sudah tentu di kanan kiri kita ada orang.
maka kita tak boleh nak baca Al-Fatihah sama sekali pun tak boleh dalam keadaan suara yang kuat sehingga boleh mengganggu jemaah. Sebab tu dalam mana kita membaca Al-Fatihah ataupun dalam solat, kita sebagai makmum sekadar mana kita baca sekadar telinga kita saja yang mendengar. Telinga kita saja yang mendengar. Walaupun telinga kita saja mendengar, bacaan kita kena juga dalam keadaan yang betul. Tak boleh baca dalam keadaan bisik, tak boleh. Kena baca dalam keadaan perlahan tetapi dengan keadaan yang betul. Kalau kita bacaan dalam keadaan bisik, maka makhraj dan tajwidnya sudah lari, maka tak sah solat kita. Maka kalau kita nak baca sekadar mana telinga kita saja yang boleh mendengar. Ada setengah tempat tuan-tuan, jemaah ni dia baca suara terlalu kuat, duduk pula belakang imam, sehingga kan imam pun tuan-tuan terdengar dia baca Al-Fatihah dah, mengganggu keadaan bila mana imam nak baca surah dan sebagainya. Maka bila mana habis tuan-tuan kuliah, seorang datang jumpa saya, ustaz tolong tegur ustaz, kami dah tak tahu nak tegur macam mana. Ada seorang dua dia kata, kalau mana dia solat belakang imam, suara dia lebih kuat daripada imam. Tu dia tuan-tuan. Imam yang pakai mic ni rasa dah kuat dah, dia duduk belakang imam lagi kuat tuan-tuan. Ni boleh mengganggu jemaah. Maka kena berhati-hati tuan-tuan dalam kita solat berjemaah ni. Kita kena jaga juga jemaah kiri dan kanan kita supaya mana tidak mengganggu. Tidak mengganggu dalam mana kita solat berjemaah ni tuan-tuan. Maka ini perkara yang agak penting ketika mana kita solat berjemaah. Begitu juga dengan ibu-ibu di belakang sana pun bacaan biarlah jelas sekadar mana telinga kita saja yang mendengar. Telinga kita saja yang mendengar, maka bacaan itu biarlah dengan bacaan yang tepat. Bacaan dengan tepat maksudnya dia tidak berbisik. Kalau mana berbisik, bacaan makhrajnya semua dah lari dah. Tapi kalau ada bacaan dengan baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, maksudnya dia baca satu demi satu. Kalau ada berbisik, bismillah, alhamdulillah, ar-rahmah, tak boleh. Maka bacaan dia tidak tepat, maka nak bacalah dengan tepat. Walaupun kita menjadi makmum, kena jaga jemaah kiri dan kanan kita sehingga kita tidak mengganggu jemaah kita kiri dan kanan kita. Sebab tu dalam mana kita solat berjemaah ini tuan-tuan, ada adab-adab dia yang perlu kita ikuti tuan-tuan. Tak boleh kita mengikut suka hati kita, yang tak boleh. Yang boleh mengganggukan jemaah kita dan mengganggu juga imam kita di hadapan tuan-tuan. Ini kita kena jaga adab kita ketika mana solat berjemaah. Sebab solat berjemaah ni tuan-tuan, nak dapatnya 27 markah ni, bermula daripada takbir tu sehingga kita bagi salam, baru kita tahu berapa markah yang kita dapat. Itulah dalam arti katanya tuan-tuan. Maka itu di antara mukadimah pada malam ini. Maka kita perbaikilah solat kita, buatlah yang terbaik, kerana solat itu tuan-tuan adalah kepala kepada ibadah. Setiap ibadah kita ni solatlah tuan-tuan. Sehingga kan solat ni kalau mana kita jaga sungguh-sungguh, maka inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu tuan-tuan. Kalau lepas ya bab solat, insya-Allah yang lain pun akan terlepas tuan-tuan. Sebab tu dalam bab solat ni kita kena belajar sungguh-sungguh. Sehingga kan bab solat ni tuan-tuan tak habis-habis kalau mana kita mengaji tuan-tuan. Nak cerita bab solat ni panjang. Jadi kita ambil dah sedikit demi sedikit untuk mukadimah pada setiap malam saya berkuliah ni tuan-tuan. Ambillah ilmu sedikit untuk perkongsian ilmu ni untuk diri saya dan juga untuk diri semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang pertama pada malam ini iaitu kitab amalan-amalan orang yang soleh. Kitab amalan-amalan orang yang soleh. Tak salah saya tuan-tuan, pada bulan lepas kita telah membicarakan tentang amalan untuk orang yang ada penyakit jantung. Apa dia amalan dia, saya rasa saya pun dah bagi dah tuan-tuan. Maka malam ni saya tak perlu lagi lah ulang. Jadi pada malam ni kita nak tengok tuan-tuan, satu lagi amalan yang boleh kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita, iaitu amalan bagaimana kita nak memelihara diri kita daripada gangguan makhluk.
Kita nak jaga diri kita ni daripada gangguan makhluk. Makhluk ini bukan sekadar mana jin, syaitan dan iblis, tetapi makhluk ni juga termasuk dengan manusia. Manusia pun ada ganggu di antara manusia. Dengan fitnahnya, dengan mengumpatnya, dengan pelbagai tomahan-tomahan dan sebagainya. Maka kita nak jaga diri kita, kita nak melindungkan diri kita, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan perlindungan. Maka amalan ni tuan-tuan yang boleh kita amalkan, iaitu amalan yang dilakukan selepas solat fardu. Selepas solat fardu, sebelum mana kita bangun daripada tempat duduk. Maksudnya kalau kita solat berjemaah ni tuan-tuan, kalau mana kita bersalam, lepas tu kita solat sunat, maka kita boleh buat amalan ni. Tapi kalau kita solat di rumah, kita bagi salam, kita berzikir, maka kita boleh buat amalan ni. Lebih baik dibuat selepas solat fardu. Dan duduklah dengan keadaan tenang. Duduk dalam keadaan tenang, maksudnya tidak tergopoh-gapoh. Tenangkan hati, maka bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali. Surah Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dengan tenang. Baca dengan tenang sebanyak 11 kali. Ni bagaimana kita nak melihara diri kita daripada segala gangguan. Setelah selesai baca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka kemudiannya bacalah 46 kali Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca tuan-tuan 46 kali. Boleh dah nak baca lebih? Boleh, tak ada masalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni boleh kita jadikan sebagai amalan zikir harian kita. Amalan zikir harian, maka kita boleh buat duduk saja-saja, tak tahu dah nak baca zikir apa. Selawat pun dah selawat dah 1000 kali lebih. Dah buat dah macam-macam dah zikir, tak tahu dah nak baca zikir apa. Maka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadikan amalan. Maka hasbunallahu wa ni'mal wakil ini cukuplah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Tu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita minta Allah lah tempat kita berlindung, tak ada dah tempat lain yang kita boleh berlindung kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta dengan Allah. Orang yang nak berjaya, orang yang dimurahkan rezeki tuan-tuan, boleh amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelum nak tidur tu tuan-tuan, boleh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulanglah beberapa kali pun, sehinggalah tuan-tuan kita tidur. Pun boleh dijadikan sebagai amalan sebelum tidur pun boleh. Sebab kita nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ketika mana kita tidur tuan-tuan, banyak juga godaan-godaan syaitan ketika mana kita nak tidur. Daripada unsur-unsur yang tidak baik pun datangnya ketika mana kita tidur. Mimpi-mimpi yang tidak baik pun datang ketika mana kita tidur. Maka kita minta dengan Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan ke atas kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita minta Allah lindungkan diri kita. Kita minta Allah cukupkan diri kita tuan-tuan dengan semua perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa-apa segala unsur-unsur yang cuba hadir untuk menggoda kita, ataupun yang cuba nak merasuk kita, ataupun fitnah-fitnah di luar sana, kita minta Allah lindung. Ni gangguan manusia ataupun gangguan daripada jin, syaitan dan iblis. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan amalan ni. Saya berikan kepada tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, jadikan ia sebagai amalan. Maka sampaikan juga amalan ini kepada seluruh ahli keluarga kita. Isteri kita, anak-anak perempuan kita, anak lelaki kita, seluruhnya. Jadikan amalan ini sebagai pelindung diri. Lebih-lebih lagi dalam keadaan akhir-akhir zaman ini tuan-tuan, di ujung-ujung kita ni banyak sungguh godaan-godaan dia. Dalam kehidupan kita ni, kalau kita tengok, banyak sungguh godaan dia. Jadi kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Sama juga dengan unsur-unsur sihir dan sebagainya. Sampai sekarang pun masih berleluasa lagi tuan-tuan. Inilah tempat yang sebaik-baiknya kita letak diri kita di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak keluar rumah tadi pun kita baca doa, walaupun kita keluar rumah duk atas ni ya. Nak mai ke surau kita baca doa, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, aku berserah padamu. Saya naik motor tadi tuan-tuan, baca dah doa ni, serah pada Allah. Sebab apa, bila mana naik motor ni macam-macam boleh berlaku. Naik atas highway pula, tengok langit pun dah gelap tuan-tuan, nak hujan, pecut laju-laju. Alhamdulillah, elok-elok sampai tuan-tuan, hujan pun menitik. Ni hujan lebat. Maksudnya Allah izinkan kehadiran saya dengan baik, Allah sampaikan saya dengan baik. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita keluar rumah baca doa pun tak tuan-tuan. Pakai cari slipper tak jumpa, terus keluar macam tu ya. Sedangkan kita tak letak langsung diri kita pada Allah. Allah lah yang berjaga kita, Allah yang melindungkan kita tuan-tuan. Tak ada siapa dah yang kita boleh minta lindung kecuali lindung kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh sembuhkan, Allah yang boleh buat segala-galanya dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi inilah kita meletakkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu di hadapan kita. Letaklah Allah tu di hadapan kita. Apa-apa pun yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah dahulu tuan-tuan. Kita tak sihat pun Allah dulu. Kita berjaya pun Allah dulu. Kita kaya pun Allah dulu. Semua Allah. Bila mana kita letak Allah di hadapan kita, maka hidup kita tuan-tuan akan terjamin, hidup kita akan terkawal tuan-tuan. Ini kita letak sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita. Allah lah dah melindungkan kita tuan-tuan. Maka amalkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil dalam kehidupan kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya berikan kepada tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah amalan ini untuk diamalkan dalam kehidupan kita dan sampaikan juga kepada orang lain dan sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dan ayah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi dalam kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Kita masih lagi membicarakan tentang sabar dalam meraih darjat takwa. Kita masih lagi membincangkan, kita sambung lagi tuan-tuan yang lepas-lepas, iaitu mana maka sesuainya dengan keadaan seorang hamba di dunia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perbuatan maksiat, begitu pula keadaan di akhirat kelak. Maka hidup kita di atas muka bumi ini kita kena berjaga-jaga. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Ini yang kita kena jaga diri kita kena minta dengan Allah. Sebab apa? Kita ni manusia yang biasa, kita manusia yang lemah, maka tiada lagi pertolongan yang boleh kita minta kecuali pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah jaga hati kita, minta Allah jaga tingkah laku kita, minta Allah jaga perbuatan kita, minta Allah jaga mulut kita, semua kita kena minta dengan Allah. Biarlah Allah boleh jaga diri kita ni daripada kita nak melakukan benda yang tidak baik. Kadang-kadang percakapan mulut kita ni boleh menyakitkan hati ataupun boleh mengecilkan hati sahabat kita pun, perkara yang boleh berdosa. Kadang-kadang kita bercakap, kadang-kadang kita rasa macam kita nak nasihat, tapi bukan nasihat yang sebegitu. Kadang-kadang kita rasa kita macam kita nak menegur, tapi bukan cara meneguran yang macam tu. Sebab tu Nabi SAW nak menegur seorang sahabat, Nabi akan tarik tangan. Nabi akan berbicara, seorang sahabat ni nak tegur ke apakah, Nabi akan berdua dengan sahabat. Nabi tak ada pun ramai-ramai nak sembang, nak kutuk dah sampai tak ada. Nabi tak akan jatuhkan maruah di hadapan khalayak orang ramai. Nabi akan panggil pelan-pelan, Nabi akan bisik cara yang baik, memberikan teguran yang baik. Ni kita nak jaga daripada perbuatan yang tidak baik. Dan begitu pula keadaannya di akhirat kelak, yang mana semakin banyak dia berbuat baik di dunia,
semakin banyak pula kebaikan yang akan diraihnya di akhirat nanti. Apa yang kita buat di atas dunia ni, semua habuan kita akan dapat di akhirat kelak. Kita duduk dalam alam barzah, kita akan dapat kenikmatan di alam barzah. Bila mana kita dah dibangunkan di akhirat kelak, di padang mahsyar, maka kita akan dapat kenikmatan apa yang kita laksanakan di atas muka bumi ini. Tak rugi kalau mana kita nak buat satu perkara yang baik di atas muka, tak rugi langsung. Malah kita kena cari benda apa yang boleh aku buat. Sebab apa? Inilah bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Sebab tu kalau mana dapat kalangan orang yang soleh, tiap-tiap hari dia akan cari apa ni yang aku nak buat. Esok pula apa pula yang aku nak buat. Kadang-kadang kita nak sedekah pun kita lupa, tuan-tuan. Sedekah sedekah lah tiap-tiap hari, tuan-tuan. Setiap sedekah itu Allah ganjarkan pahala berlipat kali ganda. Setiap sedekah tu, tuan-tuan, Allah tak akan kurang pun sedikit harta benda kita, malah ditambahkan lagi harta benda. Sebab tu kita rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masa yang perlu kita cari yang masa hidup kita ini, tuan-tuan. Dan maksudnya semakin besarlah pula peluangnya untuk meraih keselamatan dalam mana perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat di atas muka bumi ini, kita nak minta syurga Allah. Kita buat kebaikan yang atas muka bumi ini, kita nak minta kita duduk dalam syurga. Tak ada siapa pun kalau bila kita tanya, tuan-tuan, semua nak duduk dalam neraka, tak ada. Tuan-tuan percarilah orang yang curi, tuan-tuan, orang yang suka mencuri. Kata hendak nak masuk neraka, dia pun tak masuk neraka, tapi dia mencuri. Kalau kita tanya nak masuk syurga, semua orang nak masuk syurga. Tapi bagaimana caranya kita nak masuk syurga? Ni kita kena fikir, tuan-tuan. Ni perkara yang kita nak bincangkan pada malam ni. Yang mananya kita sering diingatkan di dalam kehidupannya agar sentiasa meningkatkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri kita ni, tuan-tuan, kita kena tingkatkan takwa. Apa dia yang dikatakan dengan takwa? Takwa itu kita buatlah apa yang Allah suruh, tinggallah apa yang Allah larang. Itu ya takwa. Apa yang Allah suruh, buatlah. Apa yang Allah larang, yang Allah tak bagi buat, tinggal. Barulah kita dapat sifat takwa. Ada orang, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang pun dia buat. Dua-dua pun dia buat, tuan-tuan. Ini jadi lagi masalah. Sedangkan kita kena ingat apa yang Allah perintahkan, kita kena laksanakan. Apa yang Allah larang, Allah tak bagi minum arak, tak boleh berjudi, tak boleh berzina, semua tu Allah larang. Maka kita tinggalkan benda tu, tuan-tuan. Maka barulah kita boleh dapat iaitu darjat takwa. Dalam bulan Ramadan disebut pasal takwa banyak, tuan-tuan. Nak dapatnya darjat takwa tu. Sebab tu kita kena tinggalkan apa yang Allah larang. Kita bentukkan diri kita ni, jauhkan daripada perkara yang Allah larang. Jangan buat. Walaupun ada kawan kita ajak buat benda yang tak baik, jangan kita ikut. Kita jauhkan daripada perkara yang tidak baik. Sebab inilah persiapan kita nak pergi akhirat, tuan-tuan. Nak pergi akhirat, inilah persediaan kita, tuan-tuan. Takutnya kepada nerakanya, tetapi dalam masa yang sama kita mengharapkan keredaan dan syurganya. Kita takut sebut pasal neraka, tuan-tuan, kita takut. Kita telah digambarkan dengan keadaan neraka dalam kitab ni, ada nanti kita sampai bagaimana suasana dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia katakan suasana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana orang yang bertakwa ini sebut pasal neraka, dia cukup takut. Yang dia nampak apa? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak masuk syurga. Aku nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau malah kita nak syurga Allah, buat apa yang Allah suruh. Buat apa yang Nabi suruh kita buat. Maka, tuan-tuan, jamin dah syurga kita. Kalau malah kita apa yang Allah suruh pun kita tak buat, kita tak bantu di antara sama kita, kita kurangkan dengan bersedekah, solat berjemaah pun kita jarang-jarang nak turun ke surau, sanggup solat di rumah dan sebagainya. Bagaimana nak dapat dengan sifat takwa? Ni persiapan kita, tuan-tuan,
nak mari syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mananya kita tidak dinilai dari segi rupa paras, harta kekayaan, pangkat ataupun keturunan, tetapi apa yang dilihat ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pandang wajah kita. Allah tak pandang tuan-tuan apa kekayaan kita. Allah tak pandang dengan pangkat kita, tapi Allah pandang dan lihat iaitu sifat ketakwaan yang ada dalam diri kita. Hebat macam mana sekalipun kita tuan-tuan, tapi kalau tak adanya takwa dalam diri, maka Allah tak pandang langsung. Allah tak pandang kita. Biarlah kita duduk dalam keadaan macam mana sekalipun, dengan keadaan kita hodoh sebagainya, kita pun orang yang miskin, tak ada senang tara mana, tapi kita hebat solat berjemaah. Kita hadir, penuhkan surau. Kita banyak membantu orang yang susah. Kita banyak buat kerja kebaikan. Kalau orang minta tolong, kita lah orang pertama yang akan sampai dulu. Ni nak meraih sifat takwa. Sebab tu dalam hidup kita ni kena berebut nak buat benda yang baik. Benda yang terbaik, benda yang boleh meraih pahala ni, kita kena berebut. Sama juga dalam solat berjemaah. Berebut duduk saf yang pertama. Kenapa? Saf pertama tu lebih pahalanya daripada saf-saf yang belakang. Ni dok tuan-tuan. Selagi boleh, selagi belakang dia nak duduk tuan-tuan. Bukan surah ni, surah tempat lain. Maksudnya apa? Kalau boleh dia berebut datang ni. Penuhkan saf hadapan. Ini bagi lelaki, yang perempuan tak ada masalah, dia lagi belakang, lagi banyak pahala dia. Tapi bagi lelaki, bapa-bapa berebut duduk depan. Kalau boleh tu biar kita pergi dulu, jangan duk suruh orang pergi depan. Tapi kita dalam bab solat kita suruh orang, tapi kalau bab makan tuan-tuan tak pernah kita suruh orang pergi dulu. Kalau bab makan kita sampai dulu tak payah suruh, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau mana bab solat berjemaah, tak apa, silakan. Dia suruh kita pergi dulu tuan-tuan. Dia tak pergi, dia suruh kita pergi dulu. Ni orang kita ni tuan-tuan. Maka kita nak cari tu takwa ni tuan-tuan, kejarlah mencari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana mereka yang akan mencapai yang darjat takwa ini? Perkara pertama yang perlu dilalui ialah ujian-ujian hidup ni tuan-tuan. Orang yang seringkali diuji oleh Allah dalam hidup dia, dia akan dapat darjat takwa. Ada orang tuan-tuan Allah uji satu demi satu ujian ke atas diri dia. Allah nak angkat diri dia tuan-tuan, nak angkat darjat dia. Setengah orang tuan-tuan, saya pernah jumpa tuan-tuan, Allah bagi satu demi satu ujian. Dia bagi kepada kesusahan, dia bagi pada kesakitan, dia bagi ahli keluarga dia sakit, lepas tu dia bagi anak dia pula sakit. Satu demi satu Allah bagi ujian. Tapi kalau mana orang yang beriman, dia akan fikir inilah darjat yang Allah nak angkat ke atas diri dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah ingat, saya pernah cerita hidup saya ni Allah uji tuan-tuan, satu demi satu Allah bagi ujian. Bapa saya meninggal, selang 2 minggu mak saya pula meninggal, selang lagi 2 minggu kakak saya pula meninggal. Lepas tu Allah bagi pula ujian kena Covid tuan-tuan, masuk pula hospital 4 hari ke 5 hari Sungai Buloh. Tu ujian semua Allah bagi. Bila kita konum balik tu, Allahu Akbar, satu demi satu kau bagi ujian kepada aku. Terima tuan-tuan. Kita kena redha. Ujian yang Allah bagi ni kita kena redha. Kalau orang yang tak boleh redha tuan-tuan, Allahu Akbar. Bagaimana kita nak dapat sifat takwa? Bila berlaku dalam hidup saya macam tu tuan-tuan, sahabat-sahabat seangkatan ni semua pakai hantar WhatsApp. Ustaz kena banyak bersabar, Allah nak angkat darjat ustaz ni. Apa yang berlaku ni semuanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kena redha. Saya kata saya redha. Kita kena redha lah tuan-tuan. Walaupun orang yang kita sayang duduk elok-elok, Allah ambil macam tu. Selang 2 minggu tuan-tuan. Ni nak katanya Allah sayang akan mereka, maka Allah angkatlah mereka pergi tuan-tuan menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hidup ini kita kena redha. Kita kena anggap inilah perkara yang terbaik ke atas mereka.
Allah ambil sekali tuan-tuan. Mungkin Allah akan kata, kalau mana aku ambil seorang ni mungkin akan bersedih hati. Mungkin seorang ni tak boleh nak duduk, tak boleh nak hidup di atas muka bumi ni, maka aku ambil lah dua-dua. Maka kalau mana aku dah ambil dua-dua ni, anak dia yang sulung ni kapat sungguh dengan mak dia, kapat sungguh dengan ayah dia, baik aku ambil sekali tiga-tiga orang. Nampak tuan-tuan? Tu perancangan Allah. Kita manusia boleh fikir macam tu ya. Lebih daripada tu kita tak boleh fikir dah tuan-tuan. Tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk atas muka bumi ni hak Allah. Bila-bila pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh jemput kita tuan-tuan. Saya yang masuk umur 40 tahun dah ni tahun ni tuan-tuan. Bila-bila pun Allah boleh jemput. Bila-bila pun Allah boleh jemput. Maka apa yang perlu kita buat? Persediaan kita tuan-tuan. Persediaan nak menuju bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabilanya kita beriman kepada Allah, maka ujian demi ujian sentiasa datang dalam kehidupan. Kerana mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin meningkatkan kedudukan kita kepada tingkat darjat ketakwaan yang tertinggi. Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita sakit, Allah berikan kita kesusahan, kita kena banyak bersabar. Dan kita kena anggap dan kita kena ingat, inilah Allah nak angkatkan darjat kita. Allah nak angkatkan darjat ketakwaan kita. Sebab tu bila mana kita nak tengok ni tuan-tuan, setiap mana ujian Allah bagi, kita kena rasa Alhamdulillah. Sebab tu ada setengah para ulama tuan-tuan, kalau mana Allah tak uji mereka sakit tuan-tuan, mereka akan menangis. Sebab mereka nak tu, biarkan aku sakit, darjat aku diangkat. Bila mana kita sakit, Allah ampunkan dosa kita. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kadang-kadang kita sihat tuan-tuan, tak pernah sakit, kena juga jaga baik-baik. Sebab apa? Bila mana sakit ni, dia akan rapat dan akan menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Solat dia pun akan khusyuk, ibadah dia pun akan khusyuk. Bila mana Allah uji dia dengan sakit. Sebab tu kita kena bersyukur tuan-tuan. Allah uji kita sakit sikit-sikit, Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana berikan aku ujian. Sebab tu orang yang beriman, bila mana orang Allah uji dah sakit, contoh sakit kaki, contoh sakit lutut, dia pegang lutut dia, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana kau berikan aku sakit kaki. Mungkin dulu ya Allah aku ada buat dosa dengan kaki aku, ya Allah ampunkan dosa kaki aku, ya Allah. Buat macam tu tuan-tuan. Kita sakit pinggang, pegang pinggang tuan-tuan, Allahu Akbar, terima kasih ya Allah kerana kau berikan aku kesakitan macam ni, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah. Ampunkan dosa aku, ya Allah. Buat tuan-tuan. Allah boleh sembuhkan penyakit kita dengan keampunan dosa-dosa kita tuan-tuan. Apa yang berlaku, semua tu adanya kesihatan yang terbaik Allah nak bagi. Allah bagi sakit, Allah juga yang Maha Penyembuh tuan-tuan. Tu yang kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan ujian dalam hidup kita dengan pelbagai istilah. Antara ujian itu ialah fitnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alif Lam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kazibin. Alif Lam Mim, patutkah manusia menyangka bahawanya mereka akan biarkan dengan hanya berkata, yakni kami beriman, sedang mereka tidak diuji, yakni dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka yakni dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Surah daripada Al-Ankabut tuan-tuan. Maka nak ceritanya tuan-tuan, ujian yang Allah berikan ini semuanya ada hikmah yang ke atas kita. Hikmah Allah nak berikan ke atas kita itu iaitu sifat-sifat kesabaran dalam hidup kita.
Apa yang berlaku, ujian yang berlaku ini, semua tu adalah kehendak Allah. Allah bagi ujian tuan-tuan, semua tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena bersyukur di atas ujian yang Allah berikan ke atas kita tuan-tuan. Sebab tu perkara ni kita kena, apa yang berlaku, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambung sikit lagi tuan-tuan. Hidup kita tidak pernah sunyi dengan ujian dan dugaan, bahkan kita turut diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Senang pun satu ujian dari Allah. Kita hidup senang, kita hidup kekayaan ni pun satu ujian sebenarnya. Jangan anggap kita senang, kita kaya-kaya, kebun berekar-ekar, rumah sewa, berapa banyak rumah sewa, dia akan hidup senang. Tak tuan-tuan, itu pun ujian juga. Kadang-kadang ujian datang tuan-tuan, hidup kita mewah tuan-tuan, pun ada ujiannya. Dan kehidupan yang kita mewah itu pun Allah boleh ambil pada bila-bila masa saja, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah mana dikurniakan dengan kesenangan, janganlah sesekali kita ingat bahawa itu merupakan satu kenikmatan yang berterusan, tetapi ia sebenarnya merupakan ujian buat diri kita. Begitu juga saat apabila kita dilanda kesusahan. Orang yang kaya-kaya, tuan-tuan cuba pergi tengok rumah yang besar-besar. Jutawan-jutawan ni tuan-tuan, orang yang rumah orang kaya-kaya ni, tuan-tuan ingat mereka hidup senang lah. Daripada pandangan mata kita, kita nampak rumah dia memang dia kaya betul tuan-tuan, tapi dia hidup ketakutan. Dia masuk dalam rumah dia tuan-tuan, tutup pintu pagar, semua duduk dalam rumah tuan-tuan, tak ada seorang pun duduk kat luar. Tu orang kaya. Cuba tengok ada tuan-tuan rumah kaya-kaya, semua pintu pagar besar-besar. Anak dia pun tak boleh main kat luar, main dalam rumah. Kolam mandi semua duduk dalam rumah. Nak seronok pun seronok dalam rumah tuan-tuan. Dia tak ada kebebasan dalam kehidupan dia atas muka, tak ada kebebasan. Tapi yang nampak apa? Kaya tak? Kaya sungguh. Ini kata ujian juga tuan-tuan. Tetapi kalau malah kita ni hidup bersederhana, duduk rumah kat apartmen kat sini tuan-tuan, duduk bersederhana, kita boleh keluar bersembang, jumpa kawan-kawan, pergi kena kopi sekali tuan-tuan, pergi kena teh tarik, pergi kena roti canai, sebagainya, duduk bersembang, boleh, tak ada masalah. Walaupun dia hidup sederhana, dia boleh hidup bebas tuan-tuan. Itu yang kita nak. Boleh datang solat berjemaah. Ni kalau kita kaya ni, yang duk-ada ni, kalau kaya-kaya, rasa-rasa tak duduk dalam surau ni. Duduk dekat rumah, duk kira akaun ni tuan-tuan, duk tengok saham, tak ada masa ni nak duduk macam ni. Tetapi Allah bagi nikmat, kita hidup dalam keadaan sederhana, boleh duduk dalam rumah Allah. Duduk dengar kuliah sekejap, sehari lepas habis solat isya pula, pakat-pakat balik, duduk pula dengan keluarga, tengok pula televisyen, tengok berita dan sebagainya. Itulah nikmat. Itulah Allah berikan anugerah, kita kena banyak bersyukur. Banyak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke atas kita tuan-tuan. Lalu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji bahawa setiap daripada kita akan diberikan ujian dan dugaan. Seorang pun takkan terlepas tuan-tuan. Allah akan bagi walaupun sedikit ujian. Allah akan bagi ujian dalam bentuk apa? Macam-macam bentuk Allah akan bagi. Ujian apa yang Allah nak bagi? Macam-macam ujian Allah boleh bagi, walaupun sedikit. Contoh yang paling kecil, nak balik lepas sembahyang Isyak, nak balik surau, tak tengok slipper hilang tuan-tuan. Tu pun ujian juga. Tu pun ujian. Kalau mana orang tu bertakwa, slipper hilang, tak apalah, mungkin orang tu pinjam kot, kita balik jalan kaki tuan-tuan, tanpa berkasut, tanpa berslipper. Allah bagi lagi pahala. Sebab apa? Dia dah reda dah hilang tuan-tuan. Jangan pula slipper dia hilang, dia pergi cekau pula slipper Tok Siap pula, sebab Tok Siap balik lambat. Dalam sekali Tok Siap nak balik, tak slipper aku pula tak ada, dia kata. Jangan buat perangai macam tu. Kalau slipper kita hilang,
Tak apa, biarkan tuan-tuan, kita balik. Kalau ada slipper lebih, ambil, pinjam, esok letak balik. Tapi kena minta izin. Ni kita tuan-tuan, ujian Allah nak bagi. Nampak macam kecil, tapi itulah tuan-tuan. Kalau mana orang yang beriman, dan dia akan redha apa ujian yang akan berlaku tuan-tuan. Dan dengan begitu kita tahu dan faham bahawa kita semua tentu akan mendapatkan ujian, dan setiap daripada kita tidak akan boleh menghindari daripada ujiannya. Apabila yang boleh kita lakukan hanyalah bersabar daripada ujian tersebut, dan juga mengambil hikmah-hikmah tersembunyi daripadanya. Ni tuan-tuan, berlaku ujian kat atas kita ni, kita kena banyak bersabar. Banyakkan bersabar, dan kita kena mengambil hikmah-hikmah yang tersembunyi. Contohnya apa? Slipper hilang tadi tuan-tuan. Bila slipper dah hilang, kita kena bersabar. Yang kedua, mungkin ada hikmah daripada sebalik slipper tadi tuan-tuan. Wallahu a'lam. Mungkin juga slipper kita beli mungkin sumber yang tidak tepat. Mungkin duit kita yang tidak bersih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sebab tu kalau mana orang yang beriman, dia akan fikir macam tu. Mungkin ada dosa aku tadi ni. Mungkin tadi slipper siapa ke, kita pergi sepak ke, tersepak dan sebagainya. Allah balas balik, slipper kita boleh hilang tuan-tuan. Macam kita bawa kereta tuan-tuan, bawa kereta, accident. Ataupun dah bawa kereta elok ni, tak ada apa benda pun. Kita kona-kona tuan-tuan, kereta sendiri yang pergi terbabas. Habis kemek depan tuan-tuan. Orang beriman dia fikir apa? Ni mungkin dosa aku ni. Ni mungkin ada yang tak kena. Mungkin tengah bawa kereta, kita kutuk kereta orang ke. Mungkin kita kata apa-apa yang tak baik ke. Allah bagi balik ujian kat atas kita tuan-tuan. Tu orang beriman. Dia kena fikir macam tu. Setiap mana yang berlaku, mesti ada hikmah dia. Apa yang berlaku dia, ujian, semua pasti ada hikmah dia. Itu yang perlu kita perbanyakkan bersabar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kelebihan dan kebaikan yang terbaik, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berhenti di sini tuan-tuan, dan masuk dah masuk insya, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada kuliah-kuliah yang akan datang. Perbanyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala berikan kita ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap ujian yang Allah berikan ke atas kita itu boleh mengangkat darjat kita sebagai manusia, dan diberikan ganjaran syurga ke atas kita ya tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mengakhiri kita kuliah pada malam ini, baiklah kita sama-sama berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, dalam keadaan hujan ini, salah satunya doa mustajab ketika mana hujan tuan-tuan. Ketika mana hujan, para malaikat rahmat Allah turun tuan-tuan bersama dengan hujan. Maka ketika mana itulah doa kita ini tuan-tuan mustajab. Kita duduk di rumah, kita nampak hujan, angkat tangan terus berdoa pada Allah. Maka masa itu Allah akan perkenankan doa kita tuan-tuan, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين من شر ما خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mendadah tangan padamu ya Allah. Pandanglah wajah kami dengan penuh kerahmatan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Terimalah ya Allah segala amal ibadah kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak dan seluruh keturunan-keturunan kami ya Allah. Ampunkanlah dosanya seluruh anak-anak Quraisy di sini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hanya meletakkan pengharapan kami kepadamu ya Allah.
Panjangkanlah usia kami dengan penuh keberkatan-Mu ya Allah. Panjangkanlah usia kami ya Allah dengan penuh kerahmatan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, dosa yang terdahulu ataupun dosa yang akan datang ya Allah, dosa yang kami ingat ataupun dosa yang kami telah lupa ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Mereka sedang berada di alam barzah sana ya Allah, sedang menunggu doa-doa daripada kalangan kami, anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah ya Allah doa kami ini kepada mereka, lapangkanlah kubur mereka, terangilah kubur mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Jadikanlah liang kubur mereka salah satunya daripada taman syurga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangilah isteri kami ya Allah. Hormatilah isteri kami ya Allah. Ya Allah, berilah pahala berlipat kali ganda kepada isteri kami. Jadikan isteri kami isteri yang salihah, ibu yang salihah kepada anak-anak kami ya Allah. Anaknya isteri kami yang sedang sakit, moga sembuhkanlah isteri kami ya Allah. Anaknya isteri kami dalam kesusahan ya Allah, senangkanlah hidupnya ya Allah. Ya Allah, tabahkanlah kehidupan isteri kami ya Allah. Tenangkanlah kehidupan isteri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sihatkanlah tubuh badan isteri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, adanya daripada kalangan kami yang sedang diuji dengan sakit, mohon sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, gugurkanlah penyakit-penyakit kami, buangkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Kuatkanlah dan afiatkanlah tubuh badan kami ya Allah, supaya memudahkan urusan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ada yang daripada kalangan kami yang sedang diuji dengan pelbagai permasalahan, mohon selesaikanlah masalah-masalah dalam kehidupan kami ya Allah. Ada yang daripada kalangan kami yang sedang bersedih hati, mohon gembirakanlah kami dengan berita-berita gembira ya Allah. Kurniakan kami anak yang soleh dan solehah. Kurniakan kami daripada keturunan cucu-cucu kami semua daripada kalangan cucu soleh dan solehah ya Allah. Jadikan daripada kalangan keturunan kami ya Allah, keturunan yang penghafaz Al-Quran, yang pecinta Al-Quran. Jadikanlah mereka ni daripada kalangan para alim ulama pada suatu hari nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf jika salah dan silap. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jahil itu, kelemahan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Moga-moga doakan sesama kita, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmatilah kehidupan kita insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi qas ila allazina amanu wa amilus solihati. وندمنا على